Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua hadirin pada malam ini, kepada para pengurus agensi eksekutif, para DDM, para CBO yang merupakan rakan ahli keluarga besar CNI di mana sahaja anda berada, sama ada anda daripada Borneo, Sabah dan juga Sarawak ataupun dari semenanjung Malaysia, ya, itu dari kawasan utara, tengah, selatan maupun di pantai timur. Maupun ada juga rakan CBO kita dari negara Brunei maupun mungkin juga ada dari Singapura. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi. Jadi pertamanya, apa khabar anda semua? Luar biasa baik, semoga kita semua sentiasa dalam keadaan luar biasa dan juga sihat sejahtera bersama keluarga, di mana kita semua masih lagi tadi Cik Rizwan play ataupun mainkan lagu raya, masih lagi dalam mood raya. Cik Rizwan kata minggu terakhir, okey. Sekali lagi belum terlambat untuk kami di sini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga mungkin anda di Borneo siap sedia untuk menyambut perayaan yang akan datang. Okey. Baik, sekali lagi saya sangat berbesar hati mengucapkan selamat datang kepada anda semua dan terima kasih kerana anda sudi meluangkan masa untuk kita sama-sama menimba ilmu malam ini, berkongsi pengalaman dalam program yang sangat istimewa iaitu Enzyme Online Program dengan topik yang sangat menarik kali ini iaitu enzim berat badan dan juga obesiti. Topik yang sangat menarik, sangat dekat dengan kita, di mana kadar obesiti di Malaysia adalah tertinggi di Asia Tenggara, diikuti oleh Brunei di tempat kedua daripada laporan semakan populasi dunia 2019. Jadi Malaysia nombor 1, Brunei nombor 2. Okey, itu kadar obesiti yang tertinggi di Asia Tenggara. Kemudian statistik juga menunjukkan 50.1%, satu daripada 2 orang dewasa di Malaysia mengalami berat badan berlebihan ataupun obesiti. Tinjauan dari Kajian Kesihatan Malaysia tahun 2019 yang lalu. Jadi keadaan ini sangat membimbangkan kita. Jadi pada malam hari ini, jom kita nak tahu lebih lanjut bagaimana keistimewaan dan kehebatan CNI Enzyme dapat membantu dalam permasalahan berkaitan dengan berat badan ini, dan juga obesiti. Bersama kita, saya tidak kesorangan, seorang yang tidak asing lagi, yang sangat arif dalam bidang pemasaran di CNI dan juga berkaitan dengan produk kesihatan di CNI, terutamanya enzim ini, iaitu konsultan kanan pemakanan kita, iaitu Cik Mazla Ibrahim. Okey, jadi siap sedia dengan pen dan buku anda. Jadi saya harap semua bersedia untuk kita manfaatkan apa yang akan dipelajari pada malam hari ini bersama dengan Cik Mazla bersama kita sebentar lagi. Tapi sebelum kita akan bersama dengan beliau, saya ada beberapa update dan juga informasi untuk anda semua. Yang pertamanya, tidak terlambat untuk saya mengucapkan ucapan selamat Hari Ibu kepada semua Iron Lady, wanita bersih, wanita hebat, wanita sangat luar biasa, CBO wanita yang berada di luar sana yang bergelar ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada anda semua. Ada ucapan sedikit untuk anda semua. Untuk ibu yang tersayang, dalam senyumanmu terdapat kehangatan, dalam pelukanmu ada keamanan, dan dalam hatimu terdapat cinta yang tak terbalas. Terima kasih kerana melahirkanku dan menjadi ibu yang terbaik di dunia. Selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu di CNI terus sukses bersama kami di sini. Okey. Baik, itu yang pertama untuk anda semua para ibu di CNI. Okey. Kemudian seterusnya ada sedikit information, habis reminders yang kita selalu nyatakan kepada anda semua. Yang pertama, promosi khas referral masih lagi berlangsung sepanjang tahun ini, 2023 ini, di mana ada insentif network expansion NEI 2, di mana ada 3 package, LAF bersama Ecstasy, LAF juga Royal Jelly Vitasi dan juga LAF dan juga Neoganic, di mana mereka yang akan masuk ke sana, anda boleh sarankan package ini, di mana setiap package ni anda akan mendapat insentif bernilai RM50 untuk setiap satu referral yang anda rujuk. Kemudian
CBO yang berjaya refer 5 CBO baru akan menerima insentif tambahan bernilai RM50 lagi. Jadi nilai keseluruhan bernilai RM300 jika ada 5 CBO baru. Okey, baik, itu yang pertama. Kemudian seterusnya, promosi khas insentif pembelian ulangan juga diteruskan pada tahun 2023 ini. Pakej yang sama juga. Okey, 3 pakej yang tadi ini juga terbuka kepada semua CBO di CNI, di mana di sini ada kelayakan referral RM25 untuk 100 PSPB dan juga kelayakan EM ada kriterianya di situ. Okey, tertaluk kepada terma dan syarat juga akan mendapatkan RM25. Jadi dalam pakej-pakej ini anda akan mendapatkan penjimatan yang lebih di antara RM58 sehingga RM63 untuk setiap pakejnya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pada tahun 2023 ini juga wellness special package juga dilanjutkan, di mana ada pakej-pakej berkaitan dengan CNI Enzyme, di mana ada yang pertama pakej beli 6 percuma 2, di mana insentif tunai khas AN bernilai RM120. Yang kedua, beli 3 percuma 1 LAF, insentif tunai AM RM50. Kemudian ada basic health pack di sini, LAF dan juga Neoganic percuma Royal Jelly, insentif tunai khas AM bernilai RM20. Kemudian ada juga Life Enzyme, beli 6 percuma 2, insentif tunai AM bernilai 100 dan juga 3 percuma 1 Life Enzyme, insentif nilai 5. Jadi kepada anda semua, rebut peluang ini di mana promosi ini akan berlangsung sepanjang tahun. Okey, jadi ingat itu tanda supaya ingat promosi ini yang berlangsung sepanjang tahun ini. Okey, baik. Jadi itu sedikit ingatan kepada anda semua di awal acara kita pada malam hari ini. Jadi sebelum acara kita bermula, ada sedikit ingatan mesra untuk anda semua. Pastikan mikrofon anda ditutup supaya kelancaran majlis kita, program kita berjalan dengan lancar. Kemudian rename nama anda, dan sepanjang sesi pembelajaran kita dalam Enggan Online program malam ini, soalan dibolehkan. Anda boleh type soalan anda di ruangan chatbox, di mana di akhir sesi nanti kita akan buka untuk sesi soal jawab. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, untuk kita membincangkan topik yang sangat istimewa kita pada malam ini, iaitu enzim berat badan dan obesiti. Dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput konsultan kanan pemakanan CNI, iaitu Cik Mazlah Ibrahim. Dipersilakan Cik Mazlah. Assalamualaikum Cik Mazlah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi kepada anda, Dr. Zaidi. Anda sihat? Alhamdulillah Cik Mazlah. Okey, silakan Cik Mazlah. Ya, sila. Okey. Kadang-kadang ni inilah dia bila kita tengah sedikit nak tengok ni. Dia tulis kat sini, starting share screen will stop other participant computer sound share. Do you want to continue? Yes. Okay. Then alright. Okay, boleh Alright. Okay. So terima kasih Dr. Zaidi atas pengenalan sebentar tadi, dan dalam masa yang sama juga saya berterima kasih kepada anda semua kerana ikut serta program selepas kita berhari raya. Dan walaupun hari raya masih lagi berlangsung, kita masih lagi pada minggu ketiga, jadi minggu depan minggu keempat. Jadi yang penting adalah kita sama-sama mengambil peluang juga bagi yang umat Islam untuk berpuasa 6. Dan bagi selain daripada itu, pastinya dalam masa raya ni ramai yang orang mula untuk makan lebih. Itu sesuatu yang saya rasa topik pada hari ini, malam ini memang amat penting untuk kita sama-sama lah. Topik ni memang sentiasa ada yang anda tahu, dan selalu kita berpesan-pesan antara satu sama lain. Jadi malam ni kita nak berpesan-pesan. Tapi sebelum kita berkongsi tentang pesanan kita, saya ingin juga berterima kasih dan juga untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu CNI yang sudah pun warga tua, warga emas, ataupun baru menimang cahaya mata, orang kata tu baru belajar untuk mengajak anak-anak untuk bertatih. Selamat Hari Ibu untuk semua.
anda lah seseorang yang kata tu tangan yang menggoncangkan apa, membuaikan buayan lah. Adalah sama yang boleh membantu untuk menggoncangkan dunia ini. Senyap-senyap, tetapi di dalam senyap itu mempunyai semangat yang wajar. Jadi selamat untuk anda semua. Alright. Jadi pada malam ini biasa kita dalam Enzyme Online Program, seperti biasa kita ada program ini setiap bulan. Dan untuk bulan ini saya mengambil alih untuk berkongsi tentang Enzyme Online Program ini. Jadi topik ya seperti yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi adalah enzim berat badan dan obesiti. Jadi perkongsian pada malam ini saya akan mengupas sedikit tentang punca masalah berat badan. Jadi mungkin anda rasa ramai daripada kita tahulah sebenarnya apa punca kita berat badan kita berlebihan. Tetapi mungkin ada juga masalah-masalah lain yang mungkin anda ingin tahu, dan kita nak tahu juga apa itu berat badan ideal. Ya, berat badan yang ideal. Kemudian sekiranya berat badan kita yang berlebihan ini, apakah masalah risiko kesihatan lain yang kita akan nampak yang boleh mengundang masalah-masalah kesihatan yang lain. Jadi ini kita kena tahu. Sebabnya kadang-kadang kita kata kata berat badan itu nampak comel kan? Comel. Tetapi kita nak tahu juga di sebalik rasa kecomelan itu mungkin ada masalah-masalah lain yang perlu kita ketahui. Okey, kemudian ada waktu yang kita akan mempunyai sesi soal jawab. Jadi saya memang mengalukan anda untuk typekan di dalam chat box ketika dalam perkongsian saya nanti. Jadi bila ada masa nanti Dr. Zaidi kita akan break, kita akan juga akan menjawab. Sekiranya soalan ini tidak dapat kami jawab directly, ya maklumlah kita pun ada juga perkara-perkara yang kita perlu mendapat rujukan. Jadi kita akan dapatkan informasi yang lebih dan kemudian kita akan beritahu pada anda pada dalam grup IBLC eksklusif. Okey. Dan akhirnya saya akan berkongsi sedikit tentang alat bantuan, iaitu alat bantuan BIS ataupun body inner scan. Alright. Jadi adakah anda sudah ready dalam untuk mendengar celoteh saya pada malam ini? Jadinya okey. Jadi untuk nak tahu untuk anda semua, untuk diri saya sendiri juga, kita bertanya pada diri kita. Jadinya tak perlu tanya orang lain, tanya diri kita. Adakah kita mempunyai berat badan yang ideal? Apakah itu berat badan yang ideal? Jadinya malam ni kita kupas sedikit. Ya. Jadi ya, untuk mengetahui tentang berat badan yang ideal ini, kita rasa juga pada kita cerita tentang topik ini, seperti saya katakanlah, hari raya baru lepas. Jadinya sekarang ni orang tengah berpusu-pusu untuk buat jamuan hari raya ataupun open house. Masih weekend yang lepas ni, hari Sabtu Ahad ni jam. Traffic jam dekat Klang Valley sebab orang nak bergerak untuk pergi ke hari rumah terbuka. Jadinya ini sesuatu yang kita nampak, dan festivity ini ataupun musim perayaan ini masih belum habis. Saya nampak juga kita akan pada akhir bulan ini ada pesta keamatan dan juga hari gawai. Dan masih juga kita ada dalam keadaan di mana suasana untuk perayaan itu amat tinggi. Jadi bila kita cerita tentang perayaan, saya nampak ada 3 perkara lah yang selalunya akan berlaku. Kita akan makan banyak, lebih daripada yang selalu kita makan. Ini kita katakan cheat day, ya, cheat day. Kadang orang ada kontrol-kontrol makan, tapi bila ada hari terbuka ataupun rumah terbuka, jadi kita akan rasa satu hari ini kita makanlah lebih. Jadi ini satu, kita makan banyak. Nak bila orang di rumah tu dia punya masakan tu memang sedap, lazat dan sebagainya, jadi kita itu satu. Kedua, masalah yang juga selalu berlaku yang juga saya ingin anda
jaga-jaga juga ketika kita dalam perayaan ini. Apabila kita makan, kita kena juga tengok kadang bau, rasa dia mungkin kurang sudah ada itu. Maknanya di mana makanan itu ada sudah start basi. Ini satu juga keadaan di mana bila makan mungkin masak banyak dan kemudian reheat dan sebagainya, mungkin ada keadaan yang telah makanan tu dah ada spoil ataupun sudah start basi. Itu satu juga. Ini bila kita tahu bila ada musim perayaan, masalah keracunan makanan pun ada. Ya, jadi itu juga ada keadaan di mana sesuatu yang perkara. Ketiga, apabila dalam musim perayaan, bila kita pergi beraya kat rumah orang, satu lagi perkara yang selalu kita lakukan adalah kita minum air manis-manis. Manis-manis, wah, nampak air manis yang berkarbonat. Wah, nak sekarang ni cuaca memang panas. Jadi anda mungkin akan nampak dan anda nampak, rasanya ini untuk menyedapkan tekak anda yang mungkin rasa perit dan sebagainya. So manis, kemanisan itu juga, ya, anda pun tahu ada direct juga kaitan di antara manis dan juga berat badan berlebihan. Ini adalah keadaan di mana kita festif ni. So jadinya terutama bila bagi yang Muslim, terutama sebenarnya akan lagi badan kita akan lebih rosak sedikit. Kenapa bila kita raya kita makan banyak padahal kita sudah detox. 1 bulan kita dah detox. Sudah bagus. Alhamdulillah. Kerana masa tu kita sudah dapat membersihkan ada internal cleansing, maknanya pembersihan dalaman melalui puasa. Tiba-tiba raya, kerana makanan-makanan yang pelbagai dan sebagainya. Ini amat orang kata berbahaya untuk kita. Okey. Kita nak tanya tadi, punca kegemukan sama ada berat badan berlebihan ataupun berat badan yang dinamakan obes, ya, dinamakan obes. Nanti kita akan lihat, kita akan share juga apa yang dikatakan berat badan berlebihan dan apa yang dikatakan berat badan yang dikatakan obesity obes lah itu. Okey, kita lihat punca kegemukan. Punca berat badan berlebihan ataupun obesity ini. Pertama adalah makanan. Jadinya makanan kita ni di Malaysia, di Asia Tenggara, di Brunei, di Singapura, makanan memang mewah. Jadi makanan mewah, makanan yang banyak ini membuatkan kita ada peluang untuk makan lebih, makan banyak dan jadinya ia akan satu menjadi punca kegemukan. Itu punca pertama. Kedua, pilihan makanan kita. Pilihan makanan kita sekarang ni, ini terutamalah kita selalu lihat kepada bila kita pun makan makanan yang tidak berzat. Jadi keluarga kita, anak-anak kita pun makan makanan yang tidak berzat. Contohlah pilihan makanan yang kita makan ni, kadang-kadang kita selalu ambil order fast food. Jadi fast food ni ataupun makanan, orang kata tu makanan ya contohnya yang start daripada anda tahulah ya. Jadi kalau yang di order dan dipesan, mungkin anda pergi keluar makan ataupun jadinya kalau anda nampak bahan-bahan yang dimasak di situ, dia mempunyai orang kata kalori yang tinggi dan mempunyai nilai nutrisi yang rendah. Kadang-kadang zero nilai nutrisi. Ini adalah sebab yang kedua, punca kegemukan disebabkan pilihan makanan yang memudahkan kita for convenience sake, tetapi dia memudaratkan kesihatan, menyebabkan kegemukan. Di mana kalorinya tinggi tetapi nutrisinya rendah. Okey, ketiga adalah apabila orang itu memang mempunyai tabiat untuk smoking. Okey, smoking ataupun orang kata tu merokoklah. Ini selalu yang berlaku adalah bila orang tu makan banyak dan kemudian dia nak rasa untuk orang kata mual ataupun rasa tak sedap tu, dia akan mengakhirkan makanannya dengan untuk merokok. So tapi anda lihat merokok tu, satu adalah orang kata tu sebagai orang kata tu untuk cut the food intake, tapi sebenarnya the food intake dah banyak. Itu satu. Tapi merokok itu sendiri mempunyai bahan-bahan toksin yang akan menyebabkan penguraian makanan itu akan tidak dapat dilakukan dengan
dengan 100% dengan lengkapnya. Anda sendiri tahu bahawa merokok itu mempunyai toksin, contohnya tar, nikotin dan sebagainya, kan? Okey, selain daripada merokok, ada juga memang banyak-banyak ubat-ubatan yang menyebabkan orang akan menyebabkan kegemukan. Dan dalam keadaan juga ini adalah selain daripada itu adalah penyakit. Ada setengah penyakit, ya, nanti mungkin juga saya akan kongsikan beberapa penyakit, keadaan, situasi di mana penyakit boleh dikatakan sebagai penyakit yang boleh menyebabkan kegemukan. Okay. Okey, seterusnya adalah gaya hidup kita, di mana kita tidak mengambil masa untuk kita aktif, bersenam dan sebagainya. Jadinya kalau balik penat, kita duduk dekat depan TV, tengok TV pun terbaring dan sebagainya. Dipanggil sedentary lifestyle ataupun orang kata gaya hidup yang tidak bergerak lah. Dia tidak bergerak. Ini memang punca. Sebab apa? Dah makan-makan banyak, tak jadi makan kita tidak ada pembakaran lemak yang bagus. Jadinya lemaknya akan berkumpul. Dan selain daripada itu adalah selain daripada ini, punca yang seterusnya adalah hereditary. Maknanya orang kata tu kalau ibu bapa sudah memang dalam keadaan yang berat badan berlebihan, jadi genetiknya ataupun itu jinnya akan jatuh kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak pun pun mempunyai possibility mempunyai berat badan yang berlebihan. So masalah hereditary ataupun orang kata dalam bahasa Melayu apa ya? Orang kata tu apalah. Yalah, jadi maknanya daripada keluarga. Dan terakhirnya adalah tentang apabila kita tidak dapat manage kita punya stres. Kerana apabila ramai juga antara stres ini, dia punya akan efekkan metabolisme kita. Dan juga kadang bila orang stres, ramai daripada kita yang mempunyai masalah di mana dia akan makan lebih banyak daripada itu. Stres saja makan, stres saja makan. Ini ada daripada kita yang mempunyai keadaan seperti ini. Mungkin ada daripada anak-anak, mungkin juga ini yang kita hidup. Okey, ini punca kegemukan yang biasa anda dengar. Okay, saya nak ceritakan tentang punca kegemukan yang mungkin anda kurang tahu. Jadi ini berkaitan dengan perkara yang lain. Okey, ada tak anda nampak seorang tu bila badan dia meramping aja tapi dia boleh makan banyak. Dia boleh makan banyak. Oh, hebat kan? Hebat. Jadinya ini selalu berlaku pada anak-anak yang muda. Tapi apabila orang ini akan meningkat umur, pada umur 50 tahun, 60 tahun, dia mungkin ada keadaan ini mereka tidak boleh lakukan lagi. Ya, kerana kita punya fisiologi badan kita sudah start berubah. Okay. So ini apa yang menyebabkan ini berlaku. Jadi kita akan kupas sekejap lagi. Dan ada orang yang makan sikit pun badan dia dah naik. So ini satu perkara itu. Ada orang kata, tak baiknya, you makan banyak, anak you kurus. Tapi I makan sikit, masih badan naik. Mungkin ada daripada kita mempunyai masalah ini. So apa keadaan? Selain daripada tadi yang saya dah kongsikan beberapa kemungkinan punca kegemukan ini, berat badan berlebihan. Jadinya saya kongsikan tentang, boleh saya katakan dia kaitkan dengan penyakit lah. Satu, dia nak katakan penyakit pun tidaklah. Jadinya saya bercerita tentang metabolisme badan. Jadinya metabolisme badan kita ni berbeza antara satu sama lain. Jadinya ada orang yang mempunyai metabolisme yang tinggi. Bila dia tinggi, metabolismenya tinggi, jadinya makanannya cepat dibakar. Jadinya didekarkan kepada tenaga. So itu satu yang menyebabkan tu. Jadinya mungkin ada daripada kita yang makan sikit tu selalunya kadar metabolismenya adalah rendah. Jadi adakah sesuatu yang nak kita sekarang ni nak tanya kepada diri kita sama ada boleh tak? Ada tak something yang kita boleh bantu? So kejap lagi kita akan kongsikan. Okey, kedua adalah hormon. So hormon berkaitan juga mungkin juga tentang antara satu daripada ini ada berkaitan dengan thyroid, hypothyroidism dan mungkin hyper. Kemudian yang ketiga, so jadi hormon juga contohnya bagi juga orang yang sudah meningkat umur, bagi orang yang wanita yang menopause.
kita akan mempunyai risiko. Contohnya kita bila kita sudah bagi kita yang sudah menopause, meningkat umur yang sudah tidak ada, kita hormon estrogen kita tidak ada lagi. So bila hormon estrogen kita tidak ada, so jadinya dia akan juga efek dalam kegemukan gitu, ya. Dan ketiga adalah rintangan insulin. So insulin adalah juga bahannya juga adalah hormon. Jadi apabila kita insulin ini tidak dapat bekerja dengan banyak, jadi badan kita akan menjadi gemuk, dan dia ada mempunyai chain reaction antara satu sama lain. Maknanya okey, bila insulinnya sudah ini tidak berfungsi, jadinya badan akan menjadi gemuk, dan bila badan akan menjadi gemuk dan insulin ini akan lagi tidak sensitif, so dia akan bertindih antara satu sama lain. So ini lagi memeningkan kepala kita. Jadi macam mana kita nak membantu mempunyai masalah ini? Okey. Jadinya let us see bagaimana untuk ini. Kita lihat juga tentang statistik. Adakah kita mempunyai, adakah kita ini tergolong kepada statistik yang ada? Okey, kita lihat obesiti di Asia. Malaysia mempunyai kadar obesiti yang tinggi. Yang tinggi. Tadi Brunei adalah yang kedua. Anda nampak okey, di mana Singapura? Ini yang Singapura dekat tengah-tengah di antara negara di ASEAN. Okey. Dan anda nampak juga di sini Myanmar makin kurang, maknanya makin kurang orang tu. Laos, Cambodia yang paling sikit obesiti di negaranya adalah di Vietnam kalau di negara ASEAN. Kalau di sini kita buat rumusan. Anda nampak dekat sini ya. Vietnam kalau dibandingkan dengan Thailand, Brunei dengan Malaysia ini, antara Thailand, Brunei dan Malaysia ini antara orang kata tu ASEAN yang country yang sudah start develop. Maknanya developing, masa kita dalam developing tapi nya sudah mewah lah kalau dibandingkan dengan Vietnam. Jadinya sebab tu bila kita nampak obesity adalah penyakit orang mewah, orang kaya. Itu sesuatu kan. Dan mungkin orang tanya, Singapura pun mewah. Kenapa Singapura ni kat sini? Kalau anda nampak cara orang Singapura, ini adalah mereka menggunakan banyak pengangkutan awam. So pergerakan itu memang banyak. Tetapi di Malaysia, di Brunei, di Thailand ramai yang menggunakan drive. Jadinya again kita bila di dalam kereta kita tidak bergerak begitu banyak. So itu perbezaan kalau kita nampak dekat sini ya. Right. Ini adalah obesiti keseluruhan. Kita lihat kepada anak pula. So anak, anda rasa negara mana yang mempunyai anak yang umur antara 7 tahun hingga 19 tahun yang mempunyai obesiti yang tinggi? Rasanya siapa? Rasanya negara mana? Adakah Malaysia number one? Jadinya kita lihat dekat sini, dia punya tu sudah bertukar, iaitu Brunei mempunyai anak. Ini adalah orang kata tu kajian di mana antara anak yang berumur 5 tahun hingga 19 tahun. Jadinya Malaysia yang kedua pun menakutkan jugalah. So sekarang bila kita nampak anak-anak kecil dia macam tembam je, kata comelnya apa dan sebagainya. But we have to control. Bila anda mempunyai anak cucu yang mempunyai keadaan seperti ini, start to control. Sebab apa? Bila dia kecil sudah ke situ, dia akan nak besar pun dia akan susah juga. So a bit of control must be, orang kata kita kan perlu kawal daripada awal supaya senang kita manage it. Okay. Ini adalah statistik, dan kemudian di Malaysia tadi Dr. Zaidi beritahu 50.1 orang mempunyai berat badan yang berlebihan. So jadinya 19.87 adalah obes, dan kemudian 30.4 adalah itu. Campur dua ni adalah 5.1. Jadi bayangkanlah 2 orang dewasa di Malaysia pasti satu berat badan yang mempunyai berat badan yang berlebihan. So saya dengan anda 2 orang, anda rasa mana seorang yang mempunyai berat badan berlebihan? Ini mempunyai orang kata tu satu perkara yang
yang amat menakutkan jugalah. Dan kalau kita lihat tentang anak-anak, kita lihat pada anak-anak, bayangkan pun tinggi, ya, tadi sudah ditunjukkan, dan kita lihat antara kalau untuk jantina, lelaki dan wanita mempunyai berat badan yang lebih. Maknanya kalau 54 ni, maknanya kalau lelaki dalam lebih kurang 45 kan, 45.3. So jadinya, dan terutamanya bagi wanita, ya, adalah bagi yang berat badan yang mempunyai berlebihan ni, tak semestinya wanita, adalah orang yang mempunyai umur yang sudah lanjut, maknanya 55 tahun. Maknanya kita dalam warga emas lah, 55 hingga 59. Masa tu mungkin dah start pencen, start tak bekerja, dan mungkin relax dekat rumah. Jadinya ini sesuatu yang perkara kita kena berwaspada, kerana bila kita tak bergerak, ini akan sesuatu. So anda dah tahu tentang risiko. So now balik semula ke tentang itu, bagaimana kita dapat berat badan yang ideal. Satu cara kita nak tahu adalah untuk membuatkan tentang kita panggil BMI formula ataupun body mass index, formula body mass index, di mana ianya dalam bahasa Melayunya indeks jisim badan. Okey. Jadinya pengiraan dia adalah anda ukur berat anda dalam kg. Maknanya dalam kilogram, kemudian dibahagikan dengan tinggi anda dalam meter. Kalau kadang-kadang kita ukur dalam sentimeter kan. Jadi kan mungkin kita punya berat badan tinggi kita mungkin 160. Jadinya kita tukarkan kepada meter jadi 1.60. Okey. Jadi di sini saya buat satu contohlah. Okey. Satu orang ni dia mempunyai berat badan 60 kg. Ketinggian dia adalah 1.63 meter. Jadinya dia 60 kg ni dibahagi dengan 1.63 meter dan kemudian dibahagikan lagi dengan 1.63 meter. Jadi orang ini dia punya BMI, anda boleh kira dan anda boleh nampak 60 bahagi dengan 1.63 kemudian bahagi dengan 1.63. Jadinya di sini jumlahnya adalah 22.58. Okey. So 22.58 berat badan. Berat badan kalau 22.58 dia dekat mana? So ianya dekat bahagian sini, iaitu di antara 18.5 hingga 24.9. Dia dalam keadaan normal. Okey. Jadinya kalau orang itu berat badannya overweight, maknanya berat badan berlebihan, kita katakan ini ianya dalam 25 hingga 29.9. Okey. Kalau dipandaikan gemuk, maknanya obese, ianya 30 hingga 39.9. Ini nak kira ni cara dia yang sama juga, iaitu berat dibahagikan dengan ketinggian dan dibagikan ketinggian lagi sekali. Ya. So ini adalah morbidity obese, maknanya lebih daripada 40. Ini maknanya nak bergerak pun susah kan. So ini dia berat badan yang kita nak tahu sama ada berat badan kita ideal. Okay. Yang ini senang. So anda boleh buat. Mungkin kat sini susah sikit, anda tak ada kalkulator, anda selalu gunakan anda punya handphone sebagai kalkulator. Maybe malam ni susah nak kerana kita dalam tengah berkongsi, mungkin anda tak mahu itu. Tak apa. Tapi yang penting anda ingatkan dia punya formula dan kemudian anda buat nanti dan anda tengok sama anda di mana anda. Sama ada 18.5 hingga sampai 24.9 ataupun adakah anda berat badan berlebihan 25 hingga 29.9 ataupun dalam bentuk obes iaitu 30 hingga 39.9. Okey. So sudah tahu? Tetapi untuk dapat BMI ni ada satu kriteria yang saya nak juga anda perlu tahulah. Iaitu adakah berat badan anda ini adalah berat lemak ataupun berat otot. Kenapa saya kata begitu? Kita lihatkan perbezaan 1 kg lemak dengan 1 kg otot. Maknanya berat dia sama tau. Berat dia sama. Tetapi saiz dia.
Bila lemak tu nampak besar, macam 2 kali ganda daripada ototnya. Ini otot kita. So jadinya ini adalah lemak. Jadinya kita nampak ini. So jadi bila dikatakan tentang berat badan ni, salah satu bila kita nampak pengiraan ni senang, tetapi kita, satu je. Kita nak tahu sama ada anda boleh nampak daripada itu. Orang yang anda ini adakah ianya dalam bentuk badan dia pejal ataupun tidak? Otot, berotot tak? Ada badan sadar tak? Yang pergi gym. Ataupun ianya dalam keadaan yang macam gini. Kalau wanita mungkin yang ini dia macam yang dia punya bentuk badan macam gitar. Ataupun bentuk badannya dalam macam drum. Jadi kalau kita dah ramai kebadan kita ni banyak yang dalam bentuk yang bukan gitar lah. Jadinya saya pun tidak. So jadi yang penting kita nak ke arah situ, ke arah situ. Okay. So jadi kalau untuk ini just untuk saya actually kalau nak tanya di manakah saya baru kira saya di sini di dalam 24 less than 2.4.9. So dah dekat sini tu. Jadi saya memang kena berhati-hati untuk dalam keadaan ini tidak melompat kepada overweight. So make sure saya nak kita semua ni, kenapa saya berkongsi dengan anda begini, sebab kita sebagai usahawan, kita jual makanan kesihatan. Jadi kita perlu sihat. Nah, salah satu daripadanya adalah untuk kita make sure kita fit. Ya. Walaupun kalau mungkinlah kita mempunyai berat badan yang berlebihan, tapi kita pasti perlukan untuk have a target kepada diri kita untuk kurangkan. Okay. Sekarang kita punya jumlah macam mana kita nak turunkan. Itu yang penting, sesuatu yang kita nak ini. Supaya kita ini. Okey. Sudah tahu tentang ini dan anda lihat jugalah orang itu berotot ataupun tidak. Ya, berotot. Ini boleh nampak secara mata kasar, anda boleh tahu juga. Sekarang tapi tak ramailah bil itu. Kerana di sini kan orang yang berotot dia punya walaupun mempunyai ketinggian yang sama, berat yang sama, BMI akan sama. Katakanlah orang ini A and B, tetapi anda lihat yang A ni dia berotot, yang ini tidak. Ini dia punya perbezaan bila kita kelemahan tentang BMI ni. Kita kena masih juga mempunyai aras di mana kita tengok dia punya dia orang kata nampak dia punya, boleh nampak dengan mata kasar lah sama ada dia berotot ataupun tidak. Okey, Cun. So now tadi bila cerita pasal obes kan, tadi obes kalau kita lihat tadi saya ulang balik obes dia antara 30 hingga 39.9 lah. Kalau senang kita lihat lah cerita pasal 30 hingga 40 lah. Ini 39.9 ni dan dekat 40, 30 to 40. So jadi now this is obese. Adakah kita nak dalam keadaan seperti ini? Okay, let me say. Kita lihat tentang risiko. Apabila seorang itu obese. Okay, risiko untuk mendapat kencing manis bagi seorang yang obese adalah 5 hingga 93 kali ganda. Okay, itu satu. So jadinya that's why anda lihat sekarang ni masalah rata-rata bukan saja di Malaysia, kencing manis adalah tinggi di kalangan masyarakat di Asia Tenggara. Okey, kalau orang itu mempunyai masalah batu karang, bila orang itu obes, batu karang dia punya risiko adalah 7 hingga 21 kali. Tinggi. Dan batu karang ni anda tahu adalah sebenarnya adalah kalau kita kata dah consider toksin lah. Di mana sistem metabolit yang tidak dapat terurai dan digabungkan dengan lemak, so kolesterol. Jadi ini dia boleh terletak dalam dekat mana-mana, dekat kidney pun boleh, dekat ginjal kita, dekat buah pinggang kita, dekat pundi air kencing kita, dekat mana lagi? So dekat hempedu pun betul. Jadinya ini akan menyebabkan. So jadi bila orang itu mempunyai kadar berat badan yang berlebihan, kita mempunyai rasa risiko batu karang juga. Okey, hati berlemak. So hati berlemak 18 kali. So tahun lepas saya ada berkongsi tentang hati yang berlemak. Okey. So bila hati berlemak, apa produk CNI yang kita selalu rekomenkan. Jadi nanti kita cerita juga. 18 kali hati berlemak. Anda tahu hati memang penting untuk ini kerana dia adalah dua perkara. Satu, dia a few perkara. Hati dia adalah bahagian yang menghasilkan enzim badan. Itu satu, enzim metabolik.
Kedua, dia mengumpul makanan, maknanya nutrisi sebelum diagihkan. Ketiga, dia menguraikan, detoxify. Bayangkanlah kalau hati berlemak, macam mana kita nak menguraikan kekotoran toksin dalam badan kita. So amat itu, dan kaitan bercampur-campur. Okey, sakit pinggang dan juga sakit sendi. Terutamanya bila berat itu pastinya sakit sendi di bahagian kaki, di bahagian lutut dan juga di bahagian punggung. Memang ini. So 17 kali ganda. Tekanan darah tinggi 3 hingga 6 kali, serangan jantung risikonya adalah 3 hingga 4 kali, stroke 2 hingga 3 kali, mandul ataupun erectile dysfunction 2 kali, ini barah risikonya 2 kali ganda, mati 2 kali ganda. So di mana bukan kita kata ini, tapi when kita big size, so the chances, kita cakaplah kemungkinan keberangkalian ini adalah tinggi. So this is the thing saya ini adalah paling common lah. Ini saya turun sampai ke sini. So that's why saya katakan bahawa obes ini dia nampak selalunya obesity sendiri tidak is okay, tetapi dia punya orang kata complication daripada risiko penyakit lain yang berkaitan sekiranya tidak kita jaga. Okay, so jadi di sini. Okay, now macam mana kita nak settlekan? Okay, 3 faktor yang untuk mendapat berat badan yang ideal ini. Okay, pertama dia ada a few things yang kita yang 3 perkara, iaitu menyingkirkan lemak dan toksin. Itu satu. Okay. Kedua, meningkatkan metabolisme. Ketiga, makanan yang seimbang. Tapi nanti ada orang kata tu side thing yang saya kongsikan. But the 3 main thing you have to do this first. Okay, menyingkirkan lemak dan toksin dalam badan. Ketiga, meningkatkan metabolisme dan makanan yang seimbang. Okay, macam mana kita nak meningkatkan metabolisme pun kita akan kongsikan ini. Okay, makanan yang seimbang pun kita kongsikan. Okay, now cerita pasal menyingkirkan. Okay. Penyingkiran pertama saya cerita pasal toksin lah. Okay. Dan toksin ni saya tak cerita kupas yang panjang sebabnya Dr. Zaidi sudah cerita pada topik yang sebelumnya. If I'm not mistaken, bulan 2 ataupun bulan 3 dia ada kongsikan. Okay. Tapi yang penting adalah kita pertama adalah untuk memastikan kekotoran dalam badan kita ini dapat kita keluarkan supaya environment dalam badan kita ini dia bersih dan banyak fungsi badan dapat dilakukan oleh badan kita, dalam badan kita. So ini pertama sekali untuk detoxify, untuk mengeluarkan. Jadinya ianya mungkin daripada makanan, daripada air, daripada environment, daripada penggunaan daripada stres dan juga daripada orang kata sisa-sisa dalaman badan. Setiap orang kata tu metabolisme dalam badan juga akan dia punya sisa juga ada toksin juga. So kita perlu flush out. Okay. Jadi ini anda tahu. Pertama untuk mengeluarkan toksin. Jadinya macam mana nak mengeluarkan toksin? Okay. So sudah dikongsikan, tapi kejap lagi kita pun boleh kongsikan juga. Okay. So toksin yang penting yang anda yang berkaitan daripada pemakanan adalah tentang lemak yang berlebihan, gula yang berlebihan, apa lagi yang kita katakan gula, lemak, okey, kolesterol kan. Jadinya ini perlu kita keluarkan. Okey. Seterusnya, okey, kita cerita pasal lemak. Okey. Untuk badan kita, okey, bila kita makan makanan yang baru masuk tu, lemak tu belum jadi dalam badan, belum lagi dalam badan kan. Itu kita mahu benda tu dikeluarkan dulu sebelum dia jadi sebahagian daripada kita. So bila dia dah jadi sebahagian kita, ini kita nak ceritakan kepada 2 jenis lemak. Okey, apa itu 2 jenis lemak ini? Satu adalah lemak di bawah kulit ataupun subcutaneous fat. Kalau bahasa Melayu saya panggil lemak di bawah kulit. Jadinya mungkin anda pegang dekat sini dia macam flabby kan, dia macam bergoyang-goyang, itu lemak lebih. So ini semua di bawah kulit. Jadi lagi satu adalah lemak yang dinamakan visceral fat. Ini adalah lemak
visceral yang meliputi organ-organ anda. Organ-organ anda. So banyak daripada badan kita, organ kita adalah di bahagian tengah. So dia di bahagian dalam. So ini pun amat orang kata tu serius untuk kita. Tadi kita cakap kan banyak penyakit-penyakit berkaitan akan risikonya akan lebih ini bila kita berat badan kita berlebihan. So dua jenis lemak ini sudah jadi sebahagian daripada kita. Ya, sebab apa? Bila masuk dalam badan, okey, dia ada proses penukaran, okey. Contoh penukaran yang saya kongsikanlah. So dia sudah orang kata tu ada tenaga untuk kita ni. Tetapi daripada kita buatkan orang kata energi ini kita tidak orang kata tu makanan ini kita tidak convert kepada energi, tetapi kita duduk je. Bila duduk dia akan convert balik semula kepada lemak. So jadinya lemak ni boleh berlaku di dua tempat, maknanya satu di bawah kulit, tak semestinya dekat perut lah. Kalau dia kata di bawah kulit, dekat mana-mana lah. Dekat punggung lah, dekat peha lah, semua tempat ni. Tapi kalau visceral fat ni adalah di organ, terutamanya di organ di bahagian ni, di jantung anda dan sebagainya. Okey, dua jenis lemak ni sudah jadi sebahagian daripada kita. Nak keluarkan memang lagi susah. So penting adalah sebenarnya lebih bagus kalau kita keluarkan sebelum dia jadi sebahagian daripada kita. Understand Okey. So kalau dia sudah jadi ni, apa risiko ni? Pertama pastinya adalah gangguan pergerakan. Sebab kita bawa dia kan. So bayanglah tadi lemak tadi kan, dengan saiz yang besar tadi, kita kena bawa ke mana-mana. So gangguan pergerakan. Tadi kita cakap tentang yalah sebab kita nak move around pun susah kan. Itu satu gangguan pergerakan. Okey. Bila kita dia akan push kita punya jantung kita, maknanya lemak tu ini kan cover. Kemudian dan juga bukan saja jantung, dia dekat paru-paru ya. Jadi dia akan membuatkan kita dapat bernafas dengan lancar. So gangguan pernafasan. Okey, gangguan tidur juga. Kenapa? Sebab apa? Dia akan buatkan saluran tu terhempit, saluran pernafasan kita terhempit. Jadi selalu kita akan berkeruh, berdengkur. So ini adalah juga ada keadaan, orang kata tu simptom bila kita ada mempunyai berat badan yang berlebihan. Okey. So bila shape kita tak cantik, jadi mungkin kita ada depression juga. Orang nampak okey, kita tak okey. Jadi kita ada macam satu keadaan depression juga, kemurungan pun ada. Dan apabila berat badan ini lemak-lemak banyak, jadinya kelancaran darah pun ke otak pun akan kurang. Jadinya daya ingatan akan menurun. Okay, sakit sendi tadi saya dah beritahu. Okay, tinggi uric acid pun akan berkaitan juga. Sebab walaupun kita tahu bahawa uric acid ini adalah kaitannya dengan protein, tetapi lemak ni akan menarik uric acid ini supaya ini tidak dapat di flush out keluar. Okay. Kemudian kolesterol, tekanan darah tinggi, tadi juga bahaya ni membuatkan kita diabetes, darah berlemak dan juga hati berlemak, sakit jantung, stroke dan kanser. So ini bahaya. So jadi pertama kita perlu kalau boleh sebelum dia jadi sebahagian kita kena remove dia. So jadinya satu, makan berkurangan lah kan. Okay. Kedua, apa kita nak kena make sure dekat dalam usus kita ini ada protection sebelum dia pergi kepada bahagian yang lain juga. Okay. So now anda sudah tahu tentang bahaya dua jenis ni. Okay. Inilah juga satu contoh di mana jantung yang cantik dengan jantung yang berlemak, yang mempunyai visceral fat. Anda nampak perbezaan yang ketara dekat sini. So dia bukan saja menyebabkan orang kata tu bentuk badan yang tidak cantik, tetapi dia mengundang penyakit-penyakit yang lain. So ini yang kita katakan dua jenis lemak, satu di bawah kulit, satu adalah lemak abdomen ataupun lebih senang kita panggil lemak visceral. Ya, okey. Anda nampak dekat sini. So itu kena buang. Jadi macam mana kita nak nanti kita. Kemudian metabolisme. So
metabolisme ni satu adalah saya akan tekankan tengah metabolik yang asas dulu. So jadinya apa itu metabolik asas adalah di mana kita adalah tenaga yang kita perlukan apabila kita dalam keadaan rehat. So this one masa dalam keadaan ini actually kita lakukan ni dalam 70% of metabolism berlaku adalah kita dalam keadaan rehat 70%. So 20% adalah masa kita bersenam. Okey, dan juga 10% adalah kita dalam penggunaan ini tenaga yang digunakan untuk orang kata tu untuk digest kita punya food. Okey. So untuk dalam keadaan seperti ini 70% ini at least kalau boleh memang kita maksimum 70%, kita tak boleh tinggikan dia lah. Sebab apa? Ini akan efek kepada bahagian untuk senaman dan sebagainya. Dan keadaan seperti ini membantu untuk mengekalkan fungsi normal, normal badan kita. So metabolisme penting. Ya. Jadinya dalam masa yang sama untuk meningkatkan metabolisme, kita perlu do something. Satu, dia ada kaitan dengan makanan kita ambil dan juga gaya hidup kita. Ya, jadinya dalam orang kata metabolik yang asas ini penting untuk degupan jantung kita, macam perkara-perkara aktiviti dalam badan kita yang orang kata yang kita tidak dapat kontrol. Kita degupan jantung ini kan kita tak boleh kontrol kan, cell regeneration kita tak boleh kontrol. Okey, pengeluaran toksin bernafas, but it's important. Kalau dia terjejas dan kita punya metabolisme kita akan rendah. Okey. Jadinya itu yang kedua. Dan ketiga, untuk meningkatkan metabolisme memang anda tak boleh lari. You have food supplement, you makan food supplement, tak boleh, anda tak perlu buat apa-apa. Pada saya sebagai seorang pakar pemakanan, kita perlu exercise. Jadinya anda boleh buat banyak video yang dekat ni. Anda boleh type video, anda boleh tengok senaman bagi permulaan contohnya. Dan dia ada banyak video yang anda boleh ikut. Okey. Yang penting ya, kalau boleh memang kalau kita buat memang di bahagian atas dan di bahagian bawah. Maknanya dia orang kata tu sekatalah ya. Jadi ini contohnya saya nampak dekat sini bagaimana ini contoh juga. Dan ini adalah di bahagian bawah. Yang penting sekurang-kurangnya, okay, 30 minit 3 kali seminggu. Ini paling kalau anda tak boleh buatlah. 30 minit setiap kali anda buat, maknanya sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Understand? You have to. Kalau tidak macam mana kita nak orang kata tu badan kita nak bersemangat. Kalau kita terbaring jadinya dia tak dapat bakar, metabolisme kita akan rendah. So kita perlu meningkatkan metabolisme kita. Jadinya senaman memang penting pada saya. Jadi anda kata tak ada masa, buat senaman di tempat ini. Dia akan tulis, anda boleh Google, okey. Senaman anda boleh buat di office. Dia ada tu banyak sekarang ni, kita ada video-video yang boleh anda guna boleh carilah di YouTube untuk anda lakukan, ya. Okey. Itu je. Itu ada meningkatkan metabolisme. Satu, basic metabolic rate dia. Kedua adalah untuk meningkatkan metabolisme. Okey. Ini adalah keadaan bagaimana kita membantu badan kita dalam meningkatkan metabolisme kita kan. So yang ketiga tadi adalah untuk makan makanan yang seimbang. Okey. So bagaimana makanan seimbang boleh membantu jisim badan kita sihat dan ideal. Okey. So now kita lihat setiap kali kita makan, sekarang untuk di Malaysia dia tak ada piramid lagi. Tidak ada piramid makanan. Dia punya panggil pinggan sihat Malaysia, boleh diguna pakai di Brunei, boleh dipakai di Singapura, di mana dia akan cakap suku-suku separuh. Suku-suku separuh adalah sayuran atau buah-buahan. Suku lagi satu adalah daripada dalam bentuk ikan, ayam, daging ataupun jenis protein. Dan suku lagi adalah dalam bentuk karbohidrat, nasi, mi, roti, bijirin, ubi. Ini adalah ini. Jadi suku separuh. Jadinya, okey, nampak dekat sini.
dalam jisim badan yang sihat itu kita perlukan enzim. Kerana enzim penting untuk menguraikan makanan. So jadinya dalam makanan anda perlu ada enzim. Sekiranya anda tidak cukup enzim dalam makanan anda kena ambil suplemen enzim. So ini satu. Kedua, untuk kita dapat berat badan yang sihat dan lebih ideal, kita perlu protein. So dekat sini ada protein dekat sini kan. So jadi ini amat penting. So kalau anda lebih protein pun ya adalah okey. Ya, selalunya ramai daripada kita yang mempunyai karbo yang tinggi. So anda boleh tinggikan protein anda. Kalau anda sikitkan di bahagian nasi roti ini lagi bagus. Okay. Protein memang perlu ada. Okay. Ketiga, serat. Kenapa serat penting? Serat ini sebagai orang kata the first protection untuk bahan-bahan makanan ini dah masuk ke dalam badan kita. Tadi saya cakap kan, katakan lemak. Sebelum lemak tu menjadi sebahagian kita perlukan sesuatu sebagai prevention. So serat. Serat. So jadinya serat tu amat penting. So jadi daripada sini, adakah kita boleh dapat serat ni daripada makanan? Boleh. Di dalam bijirin ni memang ada. So jadinya tetapi dalam keadaan yang seperti mana kita perlu juga tahu. Okey, yang seterusnya untuk berat badan yang berlebihan kita perlu nutrien. So certain orang dia tak makan, bila tak makan dia tak ada mempunyai nutrisi. Bila tak makan nutrisi dia akan lemah. So macam mana pembakaran protein nak dapat di metabolize untuk diuraikan lagi untuk tukar kepada asid amino dan sebagainya. You perlukan nutrisi, ya, nutrien. So jadi 4 perkara ni apabila bagaimana makanan membantu dalam so sekiranya anda tidak ada cukup makanan ini, enzim, protein, serat dan nutrients ini, jadi anda perlu ambil suplemen, suplemen, makanan tambahan. Okey, dah tahu sedikit kan? So now, jadi bagaimana enzim kita dalam CNI ini kita ada 2 jenis enzim, life enzyme dengan life enzyme advanced formula. Jadi bagaimana kedua-dua ini dapat membantu? So kita tahulah memang fungsi enzim kita ini adalah tugas enzim kan, iaitu pemangkin tugasan dalam tugasan kita. Tugas dalam ini sebagai setiap fungsi dalam badan kita perlukan enzim, penguraian makanan. So apabila kita dalam keadaan di mana ini memang untuk berat badan yang ideal memang perlu penguraian makanan itu memang perlu bagus. So jadinya you need more enzim dalam badan kerana dia membantu dalam penguraian makanan. Perlu juga kenapa enzim? Kerana dia membantu dalam penguraian toksin. Okey. Kenapa perlu enzim? Kerana dia dapat membantu mencuci darah. Kalau darah ada banyak lemak dan yang gula yang tinggi dalam darah, okey dapat cuci tadi kan. Dan juga mengawal anti-inflammation, antioksida, antibakteria, antivirus ni memang ini. Dan kemudian yang berkaitan dengan berat badan lah, mengawal atau pemulihan. Lepas tu kesihatan usus, kesihatan hati dan kesihatan. Ini adalah tugas enzim, ya, tugas enzim. Kalau yang 3 ni adalah tambahan adalah untuk tugas enzim advanced formula, life enzyme advanced formula. Ya. So ini anda tak tahu. Jadi saya kupaskan sedikit. Okay, life enzyme ataupun life enzyme advanced formula. Ia merupakan enzim kompleks. Anda tahu bila enzim kompleks, dia punya fungsi banyak yang penting sekali. Tadi sebagai pemangkin kan. Okay. Dan dia akan membantu bila kita ambil enzim ini, dia akan membantu badan kita producekan enzim juga. So, jadi enzim anda akan lebih banyak. Okay. Yang penting, kenapa dalam berat badan, ia dapat mengawal atom sistem dalaman. Jadinya, tadi kita tahu, kita berkongsi tentang masalah metabolisme kan. Kita cerita pasal hormon kan. Kita cerita pasal rintangan insulin. Kita ada cerita tadi. So, jadinya, untuk membantu dalam mengurangkan risiko masalah ini, enzim. Kerana dia mengawal atau sistem dalaman badan kita supaya mengurangkan ini adalah membantu dalam mengawal berat badan, ya, disebabkan oleh sekiranya kaitan dengan penyakit ataupun keadaan di mananya bercelarunya itu. Jadinya
metabolisme hormon dan runtutan insulin ini kita dapat membantu dengan enzim. Okey, enzim juga meningkatkan kadar metabolisme kan? Okey, kerana kita ada mempunyai enzim pencernaan di dalam dalam kita punya life enzyme, ya, sama ada life enzyme atau life enzyme life enzyme advanced formula. Jadinya untuk penguraian makanan, pencernaan, untuk digestion, ya. Tapi juga kita ada mempunyai enzim metabolik. Di dalam life enzyme kita ada enzim metabolik. So untuk membantu dalam metabolisme. So now you know why enzim kita membantu, ya. Kemudian memberi tenaga, sebab apabila itu dia akan, enzim kita memang ada kerana dia meningkatkan metabolisme, jadinya ia akan memberikan tenaga kepada kita dan untuk membantu fungsi badan berjalan dengan lebih lancar. Okey. Selain daripada itu juga enzim boleh detox, enzim membantu dalam membakar lemak. So tadi kita perlu keluarkan lemak kan. Kemudian untuk pelihara sel yang rosak, kerana apabila anda tahu kan, bila sel-sel ini diharungi dengan sel lemak, jadinya dia tidak dapat bernafas dengan betul. Jadinya bila lemak dapat keluar, jadinya orang kata tu sel dapat dibaik pulih. Sel yang baru dapat yang tumbuh lagi sihat. Okey, kemudian juga dia dapat singkirkan radikal bebas, ya, yang boleh menambah pembentukan lemak. So jadinya kerana juga LAF ataupun life enzyme ataupun LAF ni mempunyai antioksida. Kat sini ada antioksida. So enzim yang mempunyai enzim antioksida. So radikal bebas dalam badan kita memang ada. So jadinya radikal bebas sekiranya ada banyak dalam badan kita, dia akan membuatkan pembentukan lemak yang banyak, yang tinggi. So jadinya enzim kita ini, satu penguraian lemak, kedua adalah kerana dia ada mempunyai antioksida yang tinggi, so dia macam protect lah supaya tidak ada terbentuk lemak-lemak yang baru. So that's why LF atau life enzyme penting. Okey, selain daripada produk ni, apa produk lain? Anda perlu protein. So di dalam CNI ada ISP-18. So ISP-18 ni bukan hanya orang kata tu soy protein, bukannya protein soya, tetapi ianya protein soya yang terasing, isolated. So di dalam soya diekstrak hanya proteinnya saja. Ya, so jadi itu satu. So jadi bukannya semua soya tu. Jadi dalam soya ada bahan-bahan lain, tapi kita ekstrak cuma protein. Ini adalah protein tumbuh-tumbuhan kan? Protein tumbuh-tumbuhan kalau dibandingkan protein daging, protein tumbuh-tumbuhan kolesterol tak ada, tapi yang daging kolesterol tinggi. So jadinya itu katakan kita kena cari protein yang sihat. Ya, jadi ini adalah ISP-18. Dalam masa yang sama, kenapa dia unik ataupun special? Adalah kerana ianya mempunyai digabungkan dengan 10 jenis biji benih tercambah. So jadi itu satu, dan kemudian ada 8 vitamin B kompleks di dalam ni. Vitamin B kompleks. So jadi macam mana, apa yang dibantu? So protein tumbuhan dan protein ini diasingkan, dan protein ada dalam bentuk lengkap, dan ia membantu membentuk lengkap kerana ianya gabungan daripada protein soya dan juga protein daripada biji benih tercambah. So lagi lengkap, dan ini akan membantu untuk membentuk lebih otot. So itu satu. Kemudian lebih bertenaga ketika senaman, ya, bila kita ada protein mengambil ISP-18 ini, dan kita boleh tahan untuk bersenam tu lebih lama. So bila bersenam dapat lebih lama, jadi ini pembakaran lebih banyak. Okey, itu satu. Dan seterusnya dia akan rasa, kadang-kadang kita akan rasa lepas kita dah bersenam-senam dia akan rasa sakit. Memang biasalah, ya. Body pain tu sebagai orang kata reaction apabila kita strainkan kita punya badan. Tetapi ISP-18 dia punya rasa sakit tu akan tak lama. Dia akan kurang. So selepas bersenam rasa sakit tu cepat proses pemulihan dia. Okay. Kemudian untuk ini juga membantu ISP-18, dia dapat membantu menguraikan karbo juga,
ya, memberikan tenaga sebab kita, 10 biji jenis cambah ni ada mempunyai enzim dan dia dapat memberi tenaga, bantu dalam metabolisme lemak dan protein. So jadinya bila protein ni dia dapat penguraian sebagai amino acid cepat untuk convert untuk kita lebih bertangga dan kemudian tukar kepada otot. Okey, bantu dalam pembakaran lemak, okey. Dan juga tinggi protein, ya. Ini tinggi protein, rendah kalori, tiada kolesterol, tinggi serat, tinggi serat. Tadi saya beritahu kan kita perlu serat yang tinggi dan rendah lemak tepu. Okey. Dan sebentar tadi saya beritahu mengandungi enzim, vitamin, mineral, koenzim, ya, untuk mengaktifkan sel badan. Dan bila kita ambil protein ni, dia akan memberi rasa kenyang so that anda akan kurang makan. So itu dia punya kenapa juga produk kalau kita ambil dengan ASP18. Okey, apa lagi? Produk yang boleh bantu iaitu neoganik. Okey. Serat tumbuhan yang dalam orang kata tu dalam kategori organik. Okey. So mengandungi serat 4 sumber tumbuh-tumbuhan, ya, iaitu daripada buah-buahan, sayur-sayuran, daripada biji benih dan daripada bijirin. Dan dia adalah mempunyai 2 jenis serat iaitu serat larut air dengan serat tak larut air. Yang mana yang tak larut air dia cuci bahagian usus, yang larut air dia akan masuk ke dalam darah, dia cuci juga bahagian darah. Dia adalah organik tadi, maksudnya zero pencemaran, jadi nutrien pun ada di dalamnya 5 kali ganda, maknanya 5 kali ganda daripada kalau serat tumbuhan biasa. Okay. Dia boleh menyerap lemak, so sebagai protection tadi, menyerap kolesterol, menyerap gula, dan ininya berlaku di dalam usus sebelum sampai kepada darah kita. Gula, toksin, so ini toksin daripada daripada luaran, okay, untuk disingkirkan daripada badan. Kalau sudah dekat toksin sudah dalaman, enzim lebih berfungsi di situ. Serat akan memberikan rasa kenyang. So anda akan rasa kurang makan juga. Okay. Okay, dia dapat membersihkan usus dan darah, okay, mengandungi enzim, vitamin dan mineral, menggalakkan pembiakan probiotik dalam usus. So salah satu daripada untuk menjaga berat badan adalah make sure usus you bagus. Kerana itulah tempat kita menerima makanan. So jadinya kita tak nak lemak banyak kat situ dan sebagainya. So jadinya di sinilah untuk salah satu daripadanya adalah untuk kita ada mempunyai usus di mana yang sehat, di mana ada bakteri yang baik. Kerana ianya dapat membantu dalam untuk kita berat badan yang ideal juga. Dan juga nutrisi dapat diserap juga. Okay. So selain daripada itu mengaktifkan pergerakan usus, so jadinya senang kita untuk buang air besar, dan selain daripada itu juga untuk detox. Ya, anda tahu bahawa serat memang adalah detox. So salah satu daripada cara bagaimana kita nak berat badan kita kurang, memang kita kena detox kan. So 3 produk. So now bagaimana kita nak ambil produk ini? So saya bagi anda yang untuk ini, saya rekomenkan ambil 2 bulan. 2 bulan lah. Saya sebulan masih dalam orang kata body adjustment. So ambil 2 bulan. So after 2 bulan dan you tengok sama ada you nak tengok anda boleh kurangkan dos ataupun tidak. So saya put kat sini 2+1. Okay, macam mana kita nak rekomenkan? Sama anda ambil live enzyme ataupun LAAF. Untuk pengurangan berat badan, saya rekomenkan 3 stick. Okay. 3 stick. Okay. 1 sebelum breakfast, 1 sebelum makan tengah hari, 1 sebelum makan malam. Okay. Selain daripada itu, apa yang anda perlu buat adalah anda akan, saya rekomenkan neoganik juga 3 stick. Jadinya, dan ISP18 pun 3 scoop. Macam mana? Jadinya, before breakfast, anda masuk live enzyme, masuk neoganik, masuk ISP18, anda buat shake, anda minum. Dan anda ambil sarapan. Dan kita harap juga untuk makan yang anda makan, anda kontrol sedikit. Ya. Tapi selalunya orang akan rasa kenyang, dia tak nak makan banyak. Okay. Itu kelebihan kerana ada gandengan tiga ni, iaitu enzim,
neogenik dan juga ini. Kemudian sama juga sebelum makan tengah hari enzim neogenik dan juga ISP18 dan sebelum makan malam. So you buat ni untuk 2 bulan. You see macam mana you begitu. Dan seterusnya kalau nak tambah je makanan, mungkin anda ada juga ambil produk-produk yang lain yang boleh membantu. Saya akan tekankan kat sini, okey, adalah royal jelly kerana dia membantu dengan hormon, hormon regulator, dan dia mempunyai nutrisi yang lengkap. So dia akan memberikan tenaga kepada anda juga. Tab zero, anda tahulah bahawa gula dia ada kaitan manis itu glukos, dan glukos ini akan, kalau kita tidak ini, dia akan convert balik kepada lemak. So jadinya tab zero, produk yang baru, jadinya pemanis alternatif, jadi zero gula, zero karbo, zero kolesterol, zero lemak kan. Dan ketiga, probiotik untuk penjagaan usus supaya usus dalam keadaan yang optimal, supaya yang bagus dapat diserap, yang tak bagus dapat ditegang keluar dekat situ. So itu sedikit sebanyak tentang ni, dan yang lain adalah pastinya untuk anda, langkah lain yang membantu pastilah kurangkan anda makan. Boleh makan tapi kurangkan, jangan banyak. Okay, kurangkan mengambil makanan terproses ataupun yang segera. Okay, bantu dengan gaya aktif tadi. Banyak makan serat, buah sayur. Jangan yang manis, yang manis-manis lah. Pada saya kalau katakan buah yang bukannya yang dah orang kata tu yang dah manis sangatlah. Kalau sekarang ni harum manis, janganlah ambil harum manis sebab dia manis sangatlah. Jadinya nanti dia akan efek juga. Okey, minum air yang secukupnya supaya untuk membantu untuk flush out kan, untuk flush out. Pastikan urus stres anda dengan baik ya, supaya anda bila rasa nak makan, stres nak makan, anda memula sekali breathe in, breathe out dulu. Ambil masa kira-kira dalam 5 minit dulu kan. Kalau Mr. Chan dia buat tai chi pun bagus juga, breathe in, breathe out ya. Okey, dan tidur secukupnya. Ini langkah-langkah yang membantu. Jadi itulah sedikit sebanyak celoteh saya, dan untuk kita seterusnya saya mungkin serahkan kembali kepada Dr. Zaidi lah. Baik, Cik Mazlah. Terima kasih atas pencerahan Cik Mazlah berkaitan topik enzim online program kita pada malam hari ini, iaitu enzim berat badan dan obesiti. Tadi Cik Mazlah telah mengupas lebih dengan mendalam berkenaan dengan punca masalah berat badan. Berat badan ideal kita dapat tahu apa jenis lemak dalam badan kita. Ada 2 jenis lemak tadi Cik Mazlah dah kongsikan kepada kita semua. Kemudian keadaan dan risiko masalah kesihatan apabila kita semua berlebihan berat badan, obesiti. Banyak penyakit tadi, risiko-risiko banyak penyakit meningkat banyak. Jadi itu yang kita bimbangkan. Kemudian bagaimana, ini yang paling penting, bagaimana enzim dan produk-produk makanan kesihatan sinar air dapat membantu dalam mengatasi permasalahan berat badan berlebihan dan juga obesiti. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Cik Mazlah Ibrahim. Jadi selanjutnya yang pastinya anda nantikan iaitu promosi khas enzim online program, di mana kita ada 2 promosi, iaitu promosi A, beli 2 kotak LAF dan percuma 1 kotak lagi yang bernilai RM235 di Malaysia dan RM249 sen di Brunei, dan juga promosi B, beli 2 kotak Life Enzim 30 dan percuma 1 kotak lagi yang bernilai RM151 di Malaysia dan RM202.50 di Brunei. Dan istimewanya promosi ini khas untuk anda para peserta yang hadir pada malam ini sahaja, dan setiap CBO boleh membuat pesanan maksimum 2 set setiap kod package. Jadi 2 boleh 2 LAF, boleh 2 Life Enzim. Jadi maksimum boleh 4 lah. Okey. Dan tempoh sah promosi khas enzim online program ini berlangsung sehingga penghujung bulan ini, iaitu 31 bulan 5. Maafkan saya ada typo dekat situ, bulan 3 kat situ, typo bulan 5. Okey, penghujung bulan ini, di mana voucher yang anda perolehi boleh dipindah milih. Itu yang istimewanya, dan pembelian hanya sah dengan menggunakan e-voucher. Jadi bagaimana nak tempah?
Jadi di ruangan chatbox, Encik Rizwan Rais dah kongsikan borang tempahan promosi khas live exam dan juga LEAF ini. Jadi anda boleh save ataupun isikan sekarang. Dan untuk anda semua, reminder juga, tempahan akan tamat pada 16 Mei, pada hari esok jam 6 petang. Okey, baiklah. Jadi anda boleh save ataupun isikan sekarang. Okey, baiklah. Jadi sambil-sambil anda isi dan save link yang diberikan oleh Encik Rizwan, saya lihat di ruangan chat box dah dikongsikan oleh beliau. Jadi saya stop share sebentar sebelum kita ke sesi soal jawab. Mungkin saya mohon jasa baik anda semua untuk on video masing-masing untuk kita ambil gambar bersama. Ambil anda isi borang tu yang ringkas tu. Okey, sudah tahu semua nak order promo yang mana kan? Okey, sudah ingat. Okey, dah sambil-sambil tu boleh on, minta jasa baik Encik Rizwan untuk bantu kita untuk ambil gambar, boleh Encik Rizwan? Okey, so kita ada 3 page kat sini. Okey, jom kita sama. Kami kalau harap boleh semua buka video untuk kita ni bergambar bersama. Okey, dah kita pergi pada page yang pertama dahulu. Okey, teruskan senyuman anda. 1, 2, 3. Alright, so settle page yang pertama. Kita pergi kepada page yang kedua. Bentar ya. Okey, page yang kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, sebentar. Page yang ketiga. Okey, 1, 2, 3. Okey, dah. Pas balik kepada Encik Zaidi. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Encik Rizwan dan kepada anda semua yang supporting semua on video. Okey, baiklah. Kita ke sesi soal jawab bersama dengan Encik Mazhar. Saya lihat di ruangan chat box ada sedikit perkongsian daripada CBO kita. Kenangan Hari Ibu. Terima kasih kepada semuanya. Kemudian PM Judis Ibu berkongsi, saya jenis tak banyak makan tapi cepat lapar. Sejak umur meningkat keluarga emas, pandai cepat naik. Kenapa ya? Tadi dah tahu dah, Cik Mazhar dah kongsikan ada 3 faktor bagaimana nak mengawal berat badan. Okey. Jadi malam ni dah dapat ilmu, kita amalkan. Okey, baik. Daripada Puan Rusina Osman, saya nak tahu pankreas itu apa? Kawan saya badannya tak bermaya, adakah berbahaya keadaan tersebut? Kalau ada penyakit ini, kawan saya cakap ada kena buat pembedahan. Boleh sembuh tak kalau dia mengambil LAF? Kalau buat pembedahan, bolehkah sembuh dengan mengamalkan LAF? Cik Mazhar, mungkin boleh ada komen sedikit, Cik Mazhar? Okey, Dengan okey, Dr. Zaidi, mungkin kalau Dr. Zaidi nak tambah ataupun itu. In terms of pancreas, kita kena tahulah apa sebenarnya dia problem dengan pancreas dia. Pancreas adalah dalam salah satu daripada organ dalam badan kita dan dia yang menghasilkan insulin. So bila doktor kata pancreas dia bermasalah, kita pertama sekali kena tahu daripada customer tu, kawan anda, actually apa sebenarnya problemnya lah, untuk kita sebagai di CNI untuk kena faham tentang itu. Jadi saya cadangkan Puan Roslina mungkin mesej saya ataupun Dr. Zaidi, dan kemudian untuk kita nanti jangan mesej lepas ni lah, esok supaya kita dapat tahu lebih lanjut lagi dan mungkin kita akan dapat memberikan cadangan. Kerana kita daripada sini kita tidak dapat tahu dengan lebih lanjut. Mungkin Dr. Zaidi nak tambah? Betul. Terima kasih Cik Mazhar. Betul, berkaitan dengan pankreas memang banyak penyakit yang kita boleh kaitkan di sana, sama ada keradangan ataupun jangkitan kuman dan sebagainya. Pastinya ada keadaan-keadaan tertentu di mana mungkin produk CNI dapat membantu. Tapi mungkin macam Cik Mazhar katakan, boleh PM kami. Okay, alright. Terima kasih Puan Rusina. Dan seterusnya saya lihat tak ada chat yang ini. Okey, terima kasih. Rata-ratanya terima kasih. Okay, Puan Rahma katanya baru ada kurang sihat. Saya harap semoga cepat sembuh. Okey. Alright, daripada Tuan Irman, SP tak ada offer ke? Okey, nantikan promosi kami. Jadi nanti bila ada promosi dapatkan grab. Okey.
Alright. Promosi dah ada kan? Itu promosi apa tadi yang minta? ISP. Oh, ISP. Okey, baik. Kalau tak ada ISP, try dengan betul jugalah. Okay, good idea. Okay, sekarang ni katakanlah in terms of anda rasa okay, budget mungkin lari. Okay, macam mana kita nak gunakan, boleh tak? Sebab sekarang ni kalau tak ada promosi, kita gunakan promosi pada malam ini iaitu beli LAF dengan LAF kan, ataupun Live Exam dengan Live Exam, boleh 2 percuma 1. So kalau anda satu input yang bagus, Tuan Iman. So kalaulah okay, this time kita tak ada, macam mana? Ada tak, boleh tak kita gunakan cara tadi? Saya dah beritahukan tadi LAF, enzim, neogenik dengan ini. So sekiranya ini kita gunakan untuk LEAF dahulu ni, anda ambil LEAF, dan kalau tidak ada ISP 18, try anda menggunakan LEAF dengan neogenik, dan mungkin anda ada susu kambing, mungkin masukkan. So jadi itu satu sebab susu kambing pun adalah sejenis protein yang mungkin anda boleh gunakan. So jadinya itu adalah satu-satu sebagai orang kata replacement lah. Dia tidak sehebat ISP 18, tapi kalau kita nak kena tunggu, mungkin offer belum sampai, jadi pada saya rugilah. So jadinya kita boleh adjust. Kalau yang mana daripada anda yang nak tanya yang lain dengan produk lain, mungkin boleh PM kami esok. So jadi that is where mungkin kita akan boleh kasih cadangan kepada anda. Baik. Terima kasih Cik Mazah. Saya harap kita semua dapat manfaat daripada sesi Q&A dan juga perkongsian secara keseluruhan berkenaan dengan enzim program. Jadi kita dah sampai masanya untuk kita ke uji berkenaan kelas kita malam hari ini, iaitu enzim online program enzim berat badan dan obesiti pada malam ini 15 Mei. Jadi mohon jasa baik anda untuk jawab borang kefahaman yang dikongsikan oleh Encik Rizwan Rais, dan apabila anda telah selesai menjawab soalan-soalan, dan anda boleh lihat skor anda ataupun nilai berapa jawapan betul anda di akhir nanti. Dan bila anda dah jawab selesai semua, boleh kongsikan skor anda di ruangan chatbox dan typekan done. Alright. Mungkin memberikan masa sedikitlah untuk anda menjawab dalam sekitar 1 minit. Okey, Cik Rizal mungkin. Test power ya, test power. Okey. So Judith, ready? Ya, kita berkongsi ilmu, dan untuk pada saya satu cara adalah kita tengoklah kefahaman masing-masing. Mari ramai-ramai kita gembira di hari
masih lagi menantikan. Okey, pada anda semua boleh save juga borang kefahaman tersebut. Okey. Dan ramai juga yang dah typekan dan kongsikan skor masing-masing. Tahniah kepada semua. Dia dapat 55, 45. Okey, tahniah semua. Okey, boleh save dan boleh uji kefahaman anda semua nantinya. Okey, baiklah. Kemudian ada sedikit saja lagi untuk anda semua, untuk saya kongsikan kepada anda, ada promosi berkenaan dengan promosi tambahan lain yang berlangsung pada bulan ini. Okey, saya kongsikan sikit saja untuk anda semua refresh kembali promosi yang berlangsung pada bulan ini, iaitu tawaran terhad 14 hari saja. Beli 2 Royal Jelly dan dapatkan percuma 1 kotak lagi pada harga RM210 sahaja. Jadi 1 kotak Royal Jelly jatuh pada harga RM70. Jadi boleh jimat RM35 setiap kotaknya. Jadi memang satu tawaran hebat yang berlangsung sehingga 22 Mei ini. Dan yang kedua, kita ada promosi kekalan daripada Tab Zero. Yang pertama, diskaun RM3 dengan menggunakan kupon DCNI Shop terbuka pada semua ahli CDO CNI yang mendapatkan shop. Jadi anda boleh dapatkan diskaun RM3 apabila membeli Tab Zero. Dan yang kedua, beli 2 pada harga RM80 ketika program stoknya raya yang berlangsung di seluruh Malaysia. Yang ini, promosi ini hanya kepada anda yang hadir dan mendapatkan voucher yang ditawarkan ketika program stoknya raya, di mana pada mereka yang dah dapat voucher ni, siapa yang dah order voucher ni, anda perlu gunakan voucher ini dengan gunakan sendiri ataupun boleh serahkan kepada downline anda yang tak dapat hadir, kerana voucher ni adalah transferable, boleh dipindah milik sebelum penghujung bulan ini, 31 Mei 2023. Dan kepada anda semua, masih ada lagi beberapa tempat untuk program Shopnya Raya untuk anda mendapatkan promosi ini. Okey, itu daripada saya berkenaan dengan promosi tambahan. Kemudian seterusnya ada sedikit lagi promosi penting untuk anda semua usahawan wellness daripada konsultan kanan pemakanan CNI, Cik Mazlan Ibrahim. Mungkin Cik Mazlan, silakan. Alright, thank you very much. Untuk anda semua, sebenarnya ini bukan promosi lah. Saya nak menceritakan sesuatu. Hari ini kita cerita pasal berat badan dan obesiti kan. Okey, saya ingin berkongsi dengan anda. Ada yang tadi topik yang terakhir adalah tentang body inner scan. Dalam short formnya adalah BIS. Saya ingin berkongsi dengan anda bahawa kalau kita nampak, mungkin anda ada nampak mesin ni lah, iaitu berat timbang, tetapi ini sejenis orang kata tu untuk measure kita punya komposisi badan. Jadi dia ada, untuk mesin ini dia boleh bagi, mungkin ada orang yang tahu, mungkin ada leader-leader yang lama yang tahu, dan mungkin ada yang anda yang leader-leader baru yang tidak tahu. So jadinya saya ingin berkongsi dengan anda tentang body inner scan ini, iaitu dia boleh buat 10 jenis scan. So untuk mengetahui tahap kesihatan anda. Pertama, dia akan dapat tahu tentang berat, kerana kita gunakan dia untuk pijak kan, dia boleh berat. So daripada berat, kita kalau ada, kita boleh ukur tinggi dan kita boleh dapat BMI mereka. Kemudian, so kita boleh juga tidak terragu-ragu untuk tahu orang ini sebenarnya dia berat otot ataupun berat lemak kan. So dia ada peratusan lemak badan, dia boleh tahu. Okay. Dia boleh juga memberi kita tahu juga berapa peratusan air dalam badan. Okay. Kemudian dia dapat juga beritahu jisim otot. Okay. Kemudian tahap fizikal kita, sama ada kita aktif ataupun tidak. Kemudian basic metabolic rate, tadi kita cerita pasal BMR kita kan. Kemudian kita boleh tahu juga, boleh tahu tentang orang tu punya umur biologi. Umur fizikal kita mungkin sekarang ni baru 30. Mungkin juga umur biologi dah dekat 50. So jadi ini boleh kita dapat jisim tulang, ya. Dan actually bukan umur biologi sudah buat, dan kemudian lemak visceral.
So jadinya 9 jenis scan yang dibuat ni. Saya ingin cadangkan juga kepada anda kerana ini adalah satu cara di mana kita CNI tak jual. Tapi anda boleh beli kat Shopee dan ini sebagai alat bantuan untuk anda bercerita dengan pasaran anda. Kalau mungkin anda rasa menggunakan orang tu rasa kuantum, ini terbeban kerana anda kena ada laptop dan sebagainya, ini satu alat bantuan yang boleh membantu anda dengan cara yang lagi mudah lah, lagi mudah. So jadinya daripada ini saya ingin menjemput anda. Kita nak ramai-ramai orang CBO CNI, leader terutama kita kepada AM yang AM ke atas. Kalau anda ada tim anda boleh gabungkan untuk anda join kami sebagai wellness super team. So untuk wellness super team kita lebih pantau kan anda untuk peningkatan anda dalam segi ilmu, segi orang kata tu orang kata kesihatan dan sebagainya. Kita mahukan anda sama-sama sihat bersama kami. So kita jemput anda dan untuk wellness super team ni kami ada buat borang. Jadi borang ni sudah kami hantar di dalam EBSC eksklusif minggu lepas. Tetapi esok kami akan hantar lagi sekali, so anda boleh klik dan anda boleh bincang untuk dengan downline anda siapakah mereka yang anda mahu join sekali bersama anda untuk wellness super team. Ini tak semestinya orang ni kena online ya. Kita nak pantau anda ataupun kita nak anda join kami. Sama-sama kita membina satu tim yang orang kata tu lebih sihat, lebih berilmu, lebih bertenaga. So ini dia kata wellness super team. Dan untuk sebagai wellness super team kita juga ingin menjemput anda. Kita ada wellness super team tiap-tiap bulan, kita ada wellness super team sharing di mana kita ada ilmu membantu anda jugalah. So untuk bulan ini akan ada pada 23 hari bulan Mei, minggu depan kan? Iaitu pada 9 hari bulan 9 malam 23 Mei 9 malam hari Selasa. Okay. Dan topiknya adalah topik bagaimana untuk mulakan bercerita tentang makanan kesihatan CNI. Jadinya kita bersama dengan orang power, seorang lagi wanita besi ya, iaitu Double Diamond Hajah Siti Rawan Ahmad. Dan kita juga topik akan berubah dari satu bulan ke sebulan yang lain dan sebagai tenaga pengajar jadinya kita juga akan jemput yang lain juga. Yes, jadi untuk sesi wellness super team ini tidak semestinya AM, ini terbuka kepada semua. Jadi untuk kita ramai tahu lagi bagaimana how to ya. Untuk itu saya serahkan kembali majlis ini kepada Dr. Zaidi. Terima kasih Cik Mazlah atas pandangan yang untuk kita semua simak untuk anda semua usahawan CNI Wellness CNI ya. Okey baik. Terima kasih Cik Mazlah. Jadi kita dah sampai ke penghujung kelas pada malam hari ini. Jam telah menunjukkan 10.40 malam. Jadi saya berharap kita semua mendapat manfaat atas perkongsian daripada speaker kita yang sangat luar biasa. Jutaan terima kasih diucapkan kepada konsultan kanan pemakanan Cik Mazlah Ibrahim atas kesudian Cik Mazlah berkongsi ilmu dan pengalaman berkenaan dengan topik pada malam hari ini iaitu enzim, berat badan dan juga obesiti. Jadi mulai hari ini kita semua berazamlah untuk menjadi sebahagian daripada statistik. Okey baik. Terima kasih juga kepada semua yang menjayakan kelas pada malam hari ini dan kepada anda semua sehingga kita berjumpa lagi di kelas-kelas enzim online program pada masa hadapan. Kepada anda semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua.